Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kalsallahu sirrah. Wa min zikrin ma'wujudi yaqazah ila zikrin ma'wujudil khudur. Situ. Dulu Tuan Pengarang mengatakan la tatruki zik adamil khudur. La tatruki zik li adami khudurika ma'allah fi. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan akan ingatan kepada Allah, atau dipanggil zikrullah, sebab dia merupakan ruknun qawiyun, rukun yang paling kuat dalam perjalanan menuju kepada makrifat akan Allah Ta'ala. Tanpa zikir, hati tidak akan menghadap ke Tuhan. Dia tidak menghadap, macam mana dia nak mengenal? Ya. Orang membelakangkan mana boleh mengenal. Dia nak mengenal mesti di depan. Ya, itu mana. Maka jangan tinggalkan zikir di adami hudurika ma'allahi fi. Serta ketiadaan hati kamu hudur, mana kamu zikir dengan lisan, qalbi berjalan melayau mungkin, kan? Jangan tinggal zikir juga. Ya, sebab di anna ghaflatak an wujudi zikri, kena lalai kamu daripada wujud zikir, asyaddu min ghaflatik fi wujudi zikri. Kamu lalai tak ada zikir dengan kamu zikir dalam keadaan lalai. Lebih baik kamu zikir dalam keadaan lalai lagi, terus tak berzikir langsung, zahir dan batin kosong. Itu bahaya besar. Baru kata fa'asa an yarfa'aka min zikri ma'wujudil ghafala ila zikri ma'wujudil yaqazah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat kamu daripada zikir lalai kepada zikir ada kesedaran. Kemudian di sini sambung pula, daripada zikir ada kesedaran sampai zikir kepada hudur, ke peringkat atas lagi. Dan peringkat last sekali di zikir terus ghaib. Kita panggil ghaiba anma siwal mazkur. Sini disebut wa min zikril ma'wujudi yaqazah ila zikril ma'wujudil khudur. Daripada zikir serta diperolehi jaga, mana kesedaran hati dia semula menghayati perasaan hudur. Mana hudur tidak lalai, itu maksud ini. Serta Allah Ta'ala. Dan adalah hudur kepada mereka itu, iaitu hudur dengan hak Ta'ala. Bila tu? Tertagala ghaib daripada segala panca indera. Ya, segala kesedaran yang luar tadi ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Dan daripada segala memandang aghyar. Bila kalbi kita terpadam dengan nur zikir tadi akan aghyar. Dan dalam makam ini berpindah ia daripada zikir qalb kepada zikir sir. Zikir qalbi dia terus kepada zikir sir. Yang ghaib ia daripada barang yang lain daripada mazkur. Apabila seorang tadi zikir dalam keadaan dia lenyap terus, itu dipanggil duduk maqamus sir. Ya, maqamus sir. Dan kerana inilah diisyaratkan muallif dengan katanya, muallif siapa? Tuan Pengarang Ibn Athaillah As-Sakandari kata sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Dan kerana inilah diisyaratkan oleh muallif, mana Tuan Pengarang dengan katanya wa min zikrin ma'wujudil hudur, daripada zikir serta hudur ila zikri ma'wujudil ghaibah. Ini last kali, ghaibah amma siwal mazkur, daripada selain daripada yang disebut. Siapa mazkur? Huwallahu Ta'ala. Mana yang diingat, yang disebut, yang ditawajuhkan kalbi kita ialah Allah Ta'ala. Sampai peringkat akhirnya lenyap yang lain melainkan dia saja. Itu dipanggil zikir ghaib an siwal mazkur. Itu kemuncaan dia. Dan sini barulah boleh berjalan qalbi ke alam makrifat yang sebenar. Dia akan naik seperingkat demi seperingkat, seperingkat demi seperingkat, apabila telah dilepas qalbi dia daripada segala an siwal mazkur, mana pada ma siwallah, selain daripada Allah Ta'ala. Di sini boleh akan dapat merasakan kemanisan sebenarnya, kelazatan sebenarnya, kenikmatan yang sebenar-benarnya dengan Tuhannya bila dibuka habis. Batuan dulu dalam makam hakikat dia lenyap. Sahibul hakikah ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Dan dulu dalam makam hakikat ghaba anil khalqi, lenyap makhluk daripada keperasanan qalbi.
dengan sebab bisyuhudil malikil haq, kerana dia musyahadah akan malikul haq, raja yang sebenar-benar ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu susunan itu lapis ni. Daripada tak zikir kosong, dia masuk zikir kepada apa? Hilang ghaflah. Kemudian dia masuk pada hudur. Lepas hudur baru dia pergi ghaibah. Kalau mursyid dia akan tengok peringkat zikir, dia akan tanya macam mana keadaan hati kamu. Kamu zikir macam mana? Ada ghaib tak? Ada ingat lagi tak benda ni? Semua dia tanya. Dia nak meletakkan makam seorang pada kalbi, pada roh, sir dan seterusnya. Ya. Kadang mursyid tak payah tanya, nak dia tengok nampak. Di suluh dia nampak. Kat kalbi tu ada nur dia tak? Ada memancar tak? Kalau gelap lagi belum gitu. Dan daripada zikir serta diperoleh hudur, mana hadir kalbi dia, dengan bahawa ghaflah dia lenyap habis. Ya, ghaflah, kelalaian dia habis, hilang. Hati dia tidak duduk lagi dalam memandang-mandang pada alamil mulki. Hati dia sudah taraki pergi memandang kepada alamil malakut, alamil jabarut atau atas. Serta diperoleh ghaib, menyelenyap daripada barang yang lain daripada mazkur. Apa mazkur? Allah Ta'ala. Lenyap kalbi dia lain daripada Allah Ta'ala, hingga masuklah orang yang zikir itu ke dalam mazkur, masuk dalam yang disebut. Maksud dia apa? Mana itihad pandangan dia lenyap daripada yang lain tu maksud. Bukan dia bersatu dengan Tuhan, tak. Ya, pandangan dia tunggal saja. Bahawa dia masuk dalam syuhud. Ya, syuhudul kasrah bil wahdah atau syuhudul wahdah bil kasrah. Dan ghaib sirnya tatkala zuhurnya, maka adalah ghaib zikirnya dengan zikir tadi, dia hilang itu. Dan pada ketika itu adalah makam zikir lisan itu makam orang yang ahlil ghaflah. Kalau dia zikir dengan lisan saja, kalbi tak berjalan lagi, itu dipanggil ahlil ghaflah, segala orang yang awam. Dan zikir lisan dengan jaga pula, ada yaqazah, kesedaran itu zikir makam orang yang ahli suluk, orang yang sedang berjalan, hati dia mula hudur ke Tuhan, ya, sebab dia nak berjalan. Dan makam zikir hudur, ya, daripada mazkur, itu makam khawas, orang pilihan di kalangan arif billah. Dan keempat, makamul ghaib, ghaibah, mana lenyap daripada mazkur, daripada zikir, itu makam khawasul khawas, pilihan atas pilihan, mana orang yang ahli baqa anil fana, orang yang sudah kekal daripada mengalami fana. Dia fana, dia lenyap, lepas tu sekejap dan terik balik, lalu dia kekal. Kekal apa tu? Ru'yatullahi, ru'yatul khalqin billah. Kalau fana tu ru'yatullahi bila khalqin, dia memandang qalbi dia kepada Allah, makhluk lenyap. Adapun baqa, dia memandang makhluk tapi dengan Allah, atau beza tu. Dia memandang makhluk mata zahir, tapi mata dalam dia dengan sinaran nur makrifat, dia memandang terus af'al, asma', awsaf, Allah Ta'ala dia pandang. Itu kurniaan paling besar, nikmat paling besar bila dibukakan hamba dengan Tuhannya, iaitu nikmat paling besar. Ketiga itulah bahawa dia berlazat, bernikmat dengan Tuhannya. Dan ketiga itu bagi dia sama saja makhluk, kaya, miskin, batu, emas, rupa. Sebab apa? Dia dapat benda ni, yang lain habis tawar. Selagi tak dapat benda ni, pengaruh tu ada lagi dalam kalbi kita. Pengaruh khalqiyah, pengaruh makhluk, itu pengaruh nafsu. Ya, kesedapan ahli ghaflah masih ada lagi kat kalbi hati dia. Sedap tu sedap ni sedap, mana dia belum keluar habis. Sebab nur zikir tu belum kuat. Bila dia tembak tu kuat, pancaran tu hilang. Ketika itu Tuhan gantikan hadiah kenikmatan dengan dia sendiri. Itu dia kata bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Dengan aku naklah kamu gembira, dan dengan zikrullah kamu bernikmat. Ya, bila dirasa nikmat dengan zikir, itu makna dia telah ada pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat-peringkat perjalanan, satu peringkat ke satu peringkat yang perlu diawasi, diamal-amati, dan maknanya diambil perhatian supaya dia makin naik ke atas dan ke atas. Jangan dibiar begitu sajalah. Ya, maknanya kita tanam pokok tu, buah dia cantik. Sebab apa? Dijaga. Dia tengok, kejap buah baju, dia buah racun, kejap bini naik.
Dia kalau tanam je pokok tumbuh dia biar. Siram tak ada, apa tak ada. Keluar juga buah, tapi buah dia ketut-ketut kan. Buah dia pun tak semangat tengok. Aduh si buah dia. Begitulah. Nur zikir. Zikir bila tak dikawal, kita zikir biasa. Tak kesan duduk taraf mana. Sir ke, qalbi ke, roh ke. Ya, pencapaian macam mana. Itu biasa jauh. Sebab tu dia perlu kepada mursyid yang memimpin. Dia boleh tengok dan dipantau. Habis. Dan maqamul ghaib daripada mazkur itu hawasul hawas di kalangan ahlil fana ahlil baqa anil fana. Mana orang yang telah kekal qalbi dia sentiasa dengan Tuhan, full time kan ni. Orang duduk makam ni setiap saat nafas dengan Tuhan, terus naik nafas di zikir. Ya. Walaupun dia bercakap dengan orang, walaupun dia makan, dia tidur saja, tapi qalbi tak. Dia panggil makam kain ba'in. Jasad dia bersama makhluk, tapi qalbi dia dengan Allah. Sebab apa? Dia sudah tamakun. Padahal perlu latihan, suluk tu latihan kan? Supaya dia tamkinkan qalbi tiap-tiap makam. Sampai dia duduk tetap, dia tak ada apa dah. Dia pergi ke mana pun sentiasa jalan. Maka adalah sentiasa zikir atas kata la ilaha illallah serta ikhlas, itu sebab menjagakan engkau daripada wujud ghaflah, daripada dalam zikir. Sebab tu zikir pertama dia tembak dengan zikir nafi isbat. Ya, sampai jiwa dia tamkin betul menafikan ketuhanan lain daripada Ta'ala. Mana mengesahkan ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Kedua, mengesahkan af'al Tuhan yang membuat hakikat semua dia dirasa benar. Dan ketiganya terus dia pergi kepada menafikan kewujudan yang sebenar, tak ada melainkan dia. Jadi keperasanan qalbi dia tadi ialah merasakan wujud dia. Ya, atau menandakan mahabbah dia kuat. Baru dia naik pada zikir, dan zikir Allah. Allah itu sebab bagi mengeluarkan engkau dari jaga daripada zikir kepada wujud hudur serta mazkur. Ya, seperti yang Allah, Allah akhirnya hudurlah qalbi dia ma'al mazkur. Mazkur huwa Allah Ta'ala. Dan daripada zikir tadi zikir itu sebab bagi mengeluarkan engkau dari tiap-tiap barang yang lain daripada mazkur. Nak buangkan yang lain, dia mana apa? Dia huwa Allah, mana dia Allah Ta'ala, lain tak ada, kosong. Semua rasa ni. Ini semua teori dia. Tuan pengarang yang dah mengalami, dia nukilkan begitu je lah. Ada pun nak dapat, dia kena rasa. Dan rasa tak akan dapat, melainkan dia kena riadah, mujahadah, buang rasa dengan makhluk. Baru dia akan dapat diberikan rasa dia dengan Tuhannya. Ya. Dan lagi la ilaha illallah itu makanan qalbi. Dan Allah itu makanan roh. Dan itu makanan sir. Qalbi, roh, sir. Kalau pecah lagi ada lagi, lepas syir khafi, kemudian ada pergi akhfa, kemudian naik lagi nafsun natikah, kemudian boleh pergi kulli jasad. Dia sampai kulli jasad, dia panggil sultanul azkar. Dia akan zikir satu jasad. Tuan-tuan kalau masuk suluk, bulu gomor tuan-tuan zikir, tuan-tuan dengar. Ya, darah daging zikir dia dengar. Itu biasa. Kalau orang tak biasa, dia dengar zikir biasa. Itu benda biasa. Ya, maknanya dia membuka, mendengarkan akan azkar tiap-tiap latifah. Latifatul qalbi, dia panggil latifatul ula wa hiya latifatul qalbi. Dia pergi pada latifatul saniyah wa hiya latifatul ruh. Kemudian dia pergi latifatul salisah wa huwa latifatul sir. Kemudian latifatul rabi'ah, latifatul khafi. Latifatul khamisah wa huwa latifatul akhfah. Kemudian pergi latifatul sadisah daripada kul nafsun natik. Kemudian latifatul sabi'ah, itu latifatul kulli jasad. Ya, kulli jasad semua dizikir dan ni. Bulu gomor dizikir dengan Allah. Itu biasa. Kalau orang tak biasa itu banyak. Tuan Naqsyaband dia pernah buka banyak pembukaan alam-alam ni. Dia sentiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa Sayyidi Muhammad Bahauddin An-Naqsyaband ni. Dia minta pembukaan tu cepat dibuka supaya hati kamu cepat hadir kepada Tuhan dan asyik dengan dia. Dan la ilaha illallah itu makanan qalbi. Mana kalau kita tak zikir tu mana qalbi tak ada makan. Ya. Bila qalbi tak ada makan, jasad tak ada makan, dan lemah, dhaif, dhaif. Dan bila nak berperang,
berperang dengan syaitan, dengan nafsu full time. Tiba-tiba badan kita tak ada makanan, lemah terbagi, habis lah. Sebab bila dia lupa zikir, syaitan terkejar tadi. Satu saat dia lupa zikir, syaitan terkejar macam lalat uang bangkai. Itu dimukasyafahkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dan Allah itu dipanggil qutur ruh, makanan ruh. Maknanya bila kita zikir Allah dengan memandang betul zat yang wajib al-wujud, ya tasif bil kamalat, dan semua ma'allakun bih, bergantung dia qaimun bih, berdiri dengan dia, atau makanan ruh. Ruh punya kenyang sedap ni, sehingga apa? Kenyang dia daripada memandang yang lain. Ketika itu baru dia tak pandang lain. Ya, sebab dia dah kenyang. Orang dah kenyang, orang belum kenyang dia memandang kata kan, melilau, dia lapar kan. Orang dah kenyang dia steady kan. Dan hu tu makanan sir. Ya, dia je maknanya. Hu makna dia, huwa. Wallazi khalaqalakum. Ayat Quran ni mulakan hu kan. Dan kata setengah mereka itu bermula segala orang yang zikir itu atas 5 martabat. Dia ada 5 maratib. Pertama, yang zikir dengan lisan tiada dengan qalbi. Benjut dengan lisan dia, hati dia lalai terus, tak masuk. Itu satu. Yang kedua, zikir dengan qalbi tiada dengan lisan, dalam dia. Lisan tak nampak tapi dia jalan dalam qalbi dia. Dan ketiga, yang zikir ia dengan aqlin, dengan akal. Keempat, zikir dengan sir. Dan kelima, zikir dengan ainul mazkur. Dia mengingati Tuhan dengan memandang gerak dia semua dari Tuhan. Itu mana ainul mazkur. Itulah wallahu ta'ala. Mana fana', lenyap dia bakat dengan Tuhan. Kemudian wa ma zalika 'ala Allahi bi'azizin. Wa ma zalik, dan tidaklah demikian tu martabat yang begitu tinggi angkat lagi atas tu, atas Allah Ta'ala sukar, tidak. Sebab kita dengar tu ya, wah yang boleh ke? Jangan. Siapa kata boleh ke, seolah dia melemahkan kuasa besar Tuhan. Banyak wali pegompak penyamun jadi wali kan. Orang sentap habis tu jadi wali besar. Banyak. Allah yajtabi ilaihi ma yasha', dia boleh tarik macam mana tarik. Sebab tu kita minta Allah tarik kalbi kita. Ya Allah, aku ni dhaif, aku ni lalai jauh engkau, tariklah kalbiku ke arahmu. Tu dia tarik je habis. Bila hati dia mutawajjih, dia menghadap ke Tuhan, ketika tu dia rasalah satu nikmat paling besar bila hati dapat bersedap menghadap Tuhan. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz, dan tiada demikian tu atas Allah sukar, tidak. Dengan kuahnya dan kuasanya yang tiada terhenti pekerjaannya atas suatu. Mana ada satu benda yang terlepas dari kepada ta'aluk Allah Ta'ala, tak ada. Sama ada ta'aluk ilmu, ta'aluk iradatnya, ta'aluk kudratnya, semua bergantung. Kerana ia jua yang ghaniyun lagi karimun, dia yang maha kaya. Ya, kemudian pula dia karim, maha pemurah. Faqidu syai' la ya'ti. Faqidu syai' la ya'ti. Orang yang luput, tak ada benda tak boleh beri. Orang tak ada, dia boleh beri kan. Siapa yang tak ada? Kita lah. Apa tak ada? Yang ada sebenarnya mahu dia. Dia yang memberi sebab dia ghani kan. Maka minta dengan dia, bersandar dengan dia. Yang menganugerahi barang yang dikenakinya. Dia boleh buat naik makam tinggi sampai wali, dia jatuhkan berdebu jadi kapi wali kan. Balak mbak orang. Ya, dia nak angkat perompak penyamun, sentak naik jadi wali pun ada juga. Ya, semua kendak dia boleh buat apa dia nak. Dan tiada yang menegakkan daripada kudrahnya. Siapa ada nak tegak kudrah Allah, tak ada seorang pun. Semua sebab semua kita ni ajiz, lemah. Dia yang maha kuasa. Dan tiada yang jauh daripada karimnya. Siapa yang boleh terjauh daripada limpah kasih sayang Tuhan. Semua yang hidup yang pada semua dengan limpah kurniaan kasih sayang. Hanya senya atas hamba itu dia panggil asbab. Mana asbab yang Tuhan jadikan, bukan sebab kita reka. Sebab tu pun Tuhan letak kat kita. Ya, dan atas Allah Ta'ala membuka, ya, bagi bab kita buat asbab yang disuruh. Ya, riyadhah, mujahadah, kawal segala maksiat-maksiat daripada anggota yang 7 yang menghijab perjalanan kita. Mata jangan melihat maksiat, mulut jangan bertutur benda yang diharamkan, telinga jangan dengar benda yang dilarang, kaki tangan jangan berjalan tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Semua anggota tadi. Itu persiapan awal. Ya, kalau dia kotor je tak boleh masuk nur. Kalau terkena cepat dia benar istighfar balik. Moga kita bukan Nabi Rasul kan. Atau sebab sentiasa kena istighfar dan taubat sungguh. Dan demikian itu bagi mengisbatkan hikmah. Semua tu nak datangkan hukum hikmah. Asbab yang terletak kat kita, usaha ikhtiar tu nak letakkan hukum hikmah dia apa? Kalau buat ya, pahala dapat pahala, kalau dia buat tak elok dapat dosa. Dan zuhurul ubudiyah dengan ya ibadat tadi, zahir
Mana dengan nampak pada Zaid dia buat ibadat sembahyang, itu maknanya nak hukumkan itu. Itu hikmah dia. Dan tiada ibadah melainkan dengan fadlinya. Ya. Tiada boleh buat ibadat seorang melainkan semua dengan limpah kurnia dia. Mana seorang boleh buat ibadat kalau dia tidak ada hidayah? Ya, dia tak dapat petunjuk macam orang kafir, tak apa Tuhan kita kenal sebab apa? Dia tak dapat hidayah. Itu fadlilah kurnia dia. Ya. Jadi semua yang kita dapat ni adalah kurnia dari dia, taufik dari dia, hidayah daripada dia, inayah daripada dia. So kita tak ada apa, sama kosong yang dah. Dan tiada zikir melainkan rahmat. Seseorang tu boleh berzikir, sebenar tu ialah rahmat. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakan dia Muhammad SAW dengarlah kurnia dan dengan rahmat. Fa bizalika falyafrahu. Dengan demikianlah kamu berseronok. Mana seronok dengan merasakan itu kita dipilih oleh Allah, kita diizin oleh Allah. Tu. Maka lahirlah lagi sifat kerapatan kalbi dia dengan Tuhan. Jangan dia rasa dia nampak tu rupa Tuhan, saya atau habis kan. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai, walaupun mulut tak keluar tapi kalbi dia rosak. Itu terhijab jalan dia dengan Tuhan. Tuhan tu tak berkenan kalau kita pandang. Ya. Pada doa Nabi kata, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tu Rasulullah kan paling hebat makhluk. Wala takilni, jangan engkau serahkan diri aku pada aku walaupun sekelip mata. Mana jangan kau buatkan diri aku ni memandang aku. Dia suruh setiap saat full time pandang dia. Tu kalau pandang diri kita biar orang kalau pandang diri tu panggil orang tak sedar diri. Ya, tak sedar diri. Kerana dia meminjam, dia pengemis, tiba-tiba berlagak macam orang kaya, macam itulah. Ya. Jangan pakai sifat tu, pakai sifat fakir, daif dengan Tuhan, bahawa Tuhan akan layan kita dengan pelbagai pembukaan dia. Allah. Dan tiada tawajuh, baca tawajuh, jangan tujuh lah. Tiada tawajuh, mana tiada berhadap kepadanya, kepada Allah, melainkan dengan kurnia. Kalbi kita boleh menghadap Tuhan, boleh muraqabah, boleh musyahadah, benda siapa bagi? Dia punya kurnia, bukan kita. Apa kita ada apa tanya. Maka itulah yang mengurniai yang zikir dengan taufiknya. Maka ditunjuk kinya, bagi jalannya, bagi dibukakan baginya dengan anugerah dia. Dia tunjuk jalan begitu pun dia juga. Ya, dia buka pula muka siapa pun dia juga kan. Semua daripada dia. Tuhan kata dari dia, dengan dia, kepada dia. Habis. Baru sempurna. Memandang minallah. Ya, sekarang yang berlaku semua ni billah, dengan dia. Apa dengan dia? Bi qudratillah, bi iradatillah. Ya, semua dengan dia. Kemudian balik-balik semua kepada dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Ya, jadi jalan makrifat nak bawa jalan kembali, mengembalikan balik semua kepada dia. Ya, sehingga tak ada nampak dari kita. Yang ada sebenarnya dia. Ada kata wujud dia, tiada engkau. Dan taufik dan tunjukkan bagi jalan, ya, maka dibukakannya dengan anugerah. Ya. Kemudian kata mereka dan setengah daripada khasais, ketentuan zikrullah. Itu apa zikir? Bahawasanya tiada berwaktu. Sembahyang ada waktu kan, puasa ada waktu, haji semua ada waktu. Zikir tak ada. Bahkan dia roh bagi semua ibadat. Ya. Tiada waktu dengan satu duduk diri diam. Ya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, dia duduk bagaimana full time. Maka tiada juga daripada suatu waktu melainkan hamba itu dituntut padanya. Ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Ya, ada kala waktu ini wajib buat benda ni, ada kala waktu sunat waktu ini kita buat, kan, bersalahan dengan lainnya daripada segala taat. Ya, ada pun zikir tak full sentiasa. Dan cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabdanya, perbanyak oleh kamu akan zikir, aksiru min zikrillah,
hatta yaqulul munafiq annahum majnun. Ya, hingga dikata ya kamu itu majnun, kamu itu gila. Tu. Zikir kan, orang munafik mana boleh tengok orang zikir dan orang munafik ni dia berlakon kan. Sebab Quran kata la yazkurunallaha illa qalila. Ya, orang munafik tak sebut Tuhan melainkan sikit. Ya. Iza qamu ila salah qamu usalah. Bila nak bangun semayang tu berat, malas. Kan tak semayang mana nampak pula tak semayang kan bangun. Atau perangai munafik. Sebab apa? Jiwa dia tak beriman kepada Ta'ala. Jadi dia suka benci orang zikir banyak. Orang yang tak selesa dengan orang banyak zikir, orang patut zikir. Itu orang munafik. Ya, orang munafik. Jaga tu orang munafik betul tempat dia bawa kerak neraka, asfali darki minan nar. Ya. Orang kalau kasih Tuhan apa dia terbanyak. Sentiasa kekasih mana dia jumpa, mana dia lupa kekasih. Orang tengah bercinta dia lupa kan. Oh ingat mana-mana dia ingat. Macam tu. Sekurang-kurang darajat orang beriman mesti dia punya hati dengan Tuhan macam seorang laki-laki gilakan betina, betina gilakan lelaki. Sekurang-kurang macam tu kan. Mana sentiasa ingat itu kurang tu. Paling kurang. Ya, kalau tidak dia panggil adhaf, paling dhaif iman. Sentiasa. Kalau lepas daripada itu yang tenggelam karam yang lain. Hingga dikatakan kamu majnun. Dia nak berzikir gila ni. Zaman tu boleh kata banyak zikir. Ya. Kalau malas zikir tu munafik kan. Orang munafik ni malas zikir. Nak zikir berat tu perangai munafik panggil. Orang beriman tak? Ya, dia hubban jamma. Hubban, mana kasih yang kuat dengan Allah SWT. Hasil daripada kasih kuat apa? Banyak zikir lah. Man ahabba syai'an aksara zikru. Tanda orang tu kasih satu benda, dia banyak ingat. Dia banyak ingat, banyak sebut, banyak mengenang, banyak terbayang. Itu tanda dia ingat. Itu tanda dia kasih. Kalau orang tak ada kasih, dalam hati dia tak ada. Bila dalam hati tak ada, dia tak ingat. Ya. Kasih duduk di mana? Qalbi. Ya. Hub ni makanu al-qalb. Tempat dia adalah qalbi. Sebab di tempat dia qalbi, sentiasa qalbi dia akan ingat. Itu tanda dia ada. Tapi kalau dia tak kasih, tak ada qalbi. Lepas tu kalau orang kasih apa? Kau ada di dalam hatiku. Betul? Dia tak kata kau ada di kakiku. Ada? Ya. Aku kasih padamu tetap ada di qalbiku. Dia tak kata mu ada di telingaku. Ada yang cakap itu. Ya. Dia kata di qalbi itu tempat dia sebenarnya. Ya. Bila masuk zikir qalbi, sentiasa dia. Satu riwayat kata annahum mura'un. Aksiru min zikrillah, banyakkan kamu mengingati Allah Ta'ala zikir hatta yaqulul munafiq annahum mura'un. Sehingga orang-orang munafik ini dia kata tu tak ada banyak zikir tu semua riak tu. Tu. Yang cakap tu munafik ni. Ya, dia tak selesa dengan orang zikir. Orang yang kasih Tuhan dia tengok orang zikir dia seronok. Dia seronok, seronok. Duduk majlis zikir tu seronok kan. Ya. Maka sebaiknya bagi hamba itu bahawa membanyakkan daripada zikir dalam tiap-tiap hal. Tiap-tiap hal dia berdiri, dia duduk, dia bangun, dia sakit, dia sihat, dia senang, apa pun zikir dia tak boleh putus. Sentiasa qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Dan dengan meninggalkan dia selagi ada akal. Selagi kita ada akal, jangan putus. Sebab benda ni bukan senang, dia kena latihan. Disulukkan dia entak. Dia tahu 100,000 dia entak sikit. Lama dia tetap kan. Ya. Kalau kita ketuk sikit payah. Yang menghapuskan kalbi kita lalai banyak. Dunia itu macam-macam. Kita bila zikir sikit-sikit. Apa ada dia rasa. Akhirnya zikir macam tak tuai air daun keladi. Tak ada kesan. Terlampau sedikit. Bila terlampau banyak, terlampau lama, dia ada kesan. Batu tu, dia lekuk walaupun air terlembut. Tapi dia sekarang tu, tak putus. Akhir lekuk tu. Dia istiqamah. Dan jikalau selalu lalainya sekalipun, maka adalah meninggalkan itu terlebih sangat jahat daripada lalai. Dia tinggal zikir dengan lalai. Ini lalai tu lagi, tinggal zikir terlampau jahat entah ni. Habis. Dan adalah zikrul lisan, zikir dengan lidah itu akan sebab bagi hudur. Ya, hudur ialah hadir hati dia. Ialah seperti kata segala ulama, dan terkadang ada hudur itu akan sebab bagi zikir serta ghaib. Itu susunan dia. Mula-mula dia lalai, dia entak zikir lama hadir hati dia. Sebab Tuhan mengetahui. Allah Ta'ala Maha kasih sayang dan dia mengetahui kasat kita. Tujuan kita tunjuk zikir kita nak minta dapat pendekatan dengan dia kan. Dia buka sikit. Dia tengok kita usaha lagi, dia tambah lagi. Ya, itu. Sebab dia janji tu, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh pada jalan kami akan buka jalan dia.
dan pengalaman pembukaan bagi arif billah. Kebiasaannya dibuka bila tuan? Ya, bila dia nak zikir satu hari itu, waktu-waktu yang telah ditentukan oleh masyaikh dia, oleh syekh mursyid dia, dia punya rasa berat tu, ya Allah, cukup malas tuan. Ada tanda waktu tu kadang dia nak buka. Waktu tu dia nak buka. Tuan nak buka beberapa futuhat, ya, dia letak hati kita ketika dia uji dengan terlampau malas. Kita lawan-lawan, pum, ada pembukaan. Biasa tu. Itu pengalaman, ya, pengalaman wali-wali, pengalaman arif billah. Ya, bila biasa nak terbuka, kadang tuan test dia dengan perasaan dia cukup berat, cukup malas. Ya, luar biasa dia punya malas. Tu tuan-tuan faham. Kadang-kadang dia nak buka. Ketika malam kita lawan, insya-Allah ada makna futuhat di situ. Dan terkadang adalah zikir lisan itu sebab bagi hudur, ya, menjadi sebab kalbi dia hadir. Apa makna hadir? Hilang lalai, ghaflah. Ia adalah sebab segala, seperti kata segala ulama, terkadang adalah hudur itu akan sebab bagi zikir serta gaib. Bila hudur pula dia membawa kepada apa? Lenyap daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, mazkur Allah Ta'ala. Ya, bila lenyap yang lain tu dia mula masuk waktu dia punya sedap lazat lain macam tu ni. Iaitu martabat segala orang yang arif, iaitulah lenyap barang yang lain. Apa sifat orang arif? Dan kita dia banyak sebut antara apa? Al-arif la yazalu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Itu antara sifat arif. Orang arif apa? Iaitulah ibtiradi dengan Tuhan. Wala yakunu ma'a ghairillahi qarar. Hati dia sentiasa fakir dengan Tuhan, satu. Kemudian wala yakunu ma'a ghairillahi qarar. Tidak ada satu benda selain Allah menjadi kesejukan, ketenangan, kenikmatan dia, tak. Bermakna apa? Dia tidak bernikmat dengan makhluk, tak. Ya, dia bernikmat dengan Tuhan makhluk. Ya. Kita bila dapat makhluk dia, wah, dapat RM1 lagi dan hilang. Dia punya hati tu gembira, senyum bersimpul. Dapat projek besar, dapat duit banyak, dapat kaya-kaya bersimpul. Itu orang apa panggil? Ahlil mahjub. Orang yang terdinding jauh dengan Tuhan. Arif billah tak ada hal lagi, sihat, sakit, senang, serupa. Dia jangan terputus dengan Tuhan sudah. Ya, dia sudah diberikan kelazatan yang paling besar. Ya, dia talazuz dia billah dengan Allah Ta'ala. Allah. Segala orang yang arif dan muhakkik, siapa dia? Daripada awliya illahi ta'ala, ya, daripada segala kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Itu kenderaan besar dan dipanggil ruknun qawiyun, rukun yang paling kuat dalam berjalan ke Tuhan ialah zikrullah. Tak ada zikir dia habis jam. Ya. Kemudian kata syarat jalan min alamatil mautil qalb adamul huzni ala ma fataka minal ta'at wa tarkin nadam ala ma fa'altaha min wujudi dzallat. Dua perkara tuan. Tengok hati kita hidup ke mati. Ya, sebab kita memantau jangan hati kita mati. Bahaya besar. Mati jasad lupa nikmat dunia yang tidak ada nilai. Kalau mati kalbi lupa nikmat akhirat. Lagi bahaya besar. Min alamat, dia kalau min alamat kalimah jamak, masuk min tu min tabi'in diyah. Mana setengah, sebab dia terjemah setengah daripada alamat. Bermakna apa? Banyak lagi tanda lain di setengah ni. Setengah daripada alamat mati hati. Habis tanda. Kalau hati dia tak berfungsi, habis orang tu. Orang paling celaka dalam dunia orang yang tidak ada fungsi hati. Jam. Langsung dia tak bergerak ke Tuhan, jam. Dia tak ada nak pergi kan. Mahabbah dengan Tuhan tak ada, rindu dengan Tuhan tak ada, gerun dengan Tuhan ada, kosong, macam orang mati, tak ada apa. Tak bernafas lagi, tak ada. Itu bahaya paling besar. Ya. Jangan biarkan kalbi kita mati. Ya, itulah apa? Ketiadaan duka cita atas yang luput akan dikau daripada kebaktian. Contoh, ya, satu suara, ya, habbu ilallah ila qiraatul Quran jawfil lail. Membaca Quran di tengah malam, satu contoh. Ya. Bangun malam kita baca Quran, tadabbur, menangis, ya. Tiba-tiba benda tu tak dapat lagi tu. Dia tak ada rasa pun. Dia tak boleh bangun tahajud, tak ada rasa apa pun. Jangan duit dia hilang 10,000. Oh, seminggu dia ingat. Ke mana kalau tak duit? Oh, habis. Kalbi, nak tengok kalbi kita, yang tengok orang nak tengok kalbi kita, mana dia pergi? Dia tangkap urusan dengan
ukhrawiyah atau duniawiyah, urusan mana khalqiyah atau urusan khaliqiyah, urusan akhirat atau urusan dunia, atau lagi urusan makhluk ke urusan dengan Tuhan. Qalbi itu. Mana kalau urusan yang besar-besar, yang telah suruh hebat-hebat ibadat, dia tak buat, tak ada rasa pun. Ya, itu dipanggil apa? Adamun khuzni, tidak ada rasa risau, tak ada rasa takut. Alama fataka minan taat, ketaatan banyak terlibat, tak ada rasa rugi pun saja. Jangan dunia terdapat, melilau dia. Itu orang yang sudah buta dan mati hati. Ya, ini bahaya besar ni. Duka cita atas luput akan dikau daripada segala kebaktian, segala amal saleh. Dan kedua pula, meninggalkan menyesal atas barang yang telah engkau perbuat akan daripada wujud segala kesalahan. Ya, dia panggil apa? Min wujudi zallat. Zallat mana kegelinciran daripada jalan sebenar. Mana ni buat maksiat tergelincir. Ada bertobat tak saja, tak ada rasa apa. Itu habis dah tu. Tu hati sudah jam dia. Ya, ibarat dia macam bangkai kan. Dia kalau roh dah keluar kan mati. Ya, begitulah kalau ingatan ini keluar, maka rohani dia akan mati. Bila rohani mati berat. Ini satu makna penyiksaan yang paling besar. Apa dia? Allah. Qad azzabakumullahu bihayatil jismah. Allah azab seseorang tu dengan melayan hidup jasad sangkar yang akan dibuang dalam liang lahat. Apa dia takut? Yang paling pokok je, jangan kau rasa tak makan kau rasa tak senang kau, besok tak kaya kau, besok tak mewah kau, besok tak selesa. Itu dalam kepala dia. Itu semua jasad sangkar kan, tak ada apa nilai pun. Yang rohani dia tu, kontak dia dengan Tuhan macam mana, makrifat dengan Tuhan macam mana, ya, futuhat dengan Tuhan dia dapat tak, tajalliyat dia dah masuk tak, benda tu besar-besar dia dapat tak, langsung tak masuk. Tak ada dalam kepala dia. Itu habis tu bahaya paling besar. Ya, bahaya paling besar. Nikmat mutiara besar yang Tuhan sediakan langsung tak ada perasan. Sebab apa? Sudah diselaput mata qalbi dia dengan hidup tipuan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia mata benda yang menipu manusia. Manusia tak perasan benda besar dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab dunia dia leka. Ya, dia leka. Kan tak buat ibadat kan buat, kan tak semayang, kan tak pergi surau, pergi hari pergi surau, tapi qalbi dia tidak dengan Tuhan. Ini kita bincang qalbi. Bukan kita minta pergi surau, naik surau, buat program. Tak, kalbi kau tempat tilik Tuhan. Kat mana kau bawa? Ya, jangan jasad kamu menghadap kiblat, kalbi kamu dengan dunia. Ya, jasad kamu, jasad lahir menghadap kiblat, kalbi kamu tempat kiblat roh, kat mana kamu hadap? Ya, mahabbah gila ke dunia, petepek lagi tentang seronok dengan dunia, mencengkam dalam kalbi. Macam mana nak pergi ke Tuhan? Ya, waktu tak terbukakan tajalli makrifat pada dia. Akhirnya tenggelam dalam khayal itu. Ni kalau maut sampai takut disentak ni. Ya, jalan pulang dia tak erti. Ya, dia nak pergi jalan pulang, nak bawa balik kepada dia. Lagi kuat, lagi sedap kita dengan dunia, lagi lekit roh nak keluar. Ya, bahawa benda kita dah berkasih kuat, nak tinggal tu tak kan? Kita dah tanam kasih cinta dengan seorang, tiba-tiba nak perpisahan. Perpisahan itu satu penyeksaan kan? Tu bahasa orang cinta. Dia dah letak kalbi dia dengan dunia, nak tinggal dunia susah. Tapi kalau dengan dunia dia cut kita nak aku dengan dia. Nak balik menghadap kekasih, seronok lah kan? Nak seronok mati, tanam kasih rindu kuat dengan Tuhan, seronok dia mati tu. Ya, malaikat nak ambil nyawa, sekarang juga kau ambil. Siapa kata tu? Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah. Malaikat nak ambil nyawa, dia sama malaikat. Ada kekasih nak ambil nyawa kekasih. Malaikat balik kepada Tuhan, ya Rab. Ibrahim cakap macam ni, Allah Ta'ala kata kau pergi cakap dengan dia. Ini Allah Ta'ala pukul TKO Nabi Ibrahim. Adakah kekasih tak nak berjumpa kekasih? Bila dia cakap gitu, kata Nabi Ibrahim, kata sekarang juga kau tarik nyawa aku. Sekarang, jangan nanti lagi. Sekarang. Mana kekasih rindu berjumpa kekasih. Ya, ini kata kasih Tuhan, tapi bila nak mati, nanti dulu. Kita tidak minta mati. Para awliya menunggu kedatangan mati. Sebab perpisahan roh dengan jasadlah ruang dia nak balik menghadap Allah Ta'ala. Ya, bersiap standby atau tidak tu ya kan? Kalau berstandby siap, mana kalbi kita cantik. Kalau gurun-gurun ni aku ni boleh tak, atau kalbi tak boleh cantik gitu. Ya, dia banyak tersangkut dengan yang lain. Gila ke dunia, gila ke makhluk tu banyak lagi. Sedar dengan makhluk tu masih ada lagi dalam dunia. Sebab dia payah rasa nak tinggal. Wala awliya dia nanti kan. Dia tidak minta. Minta mati itu tak dibagi. Minta mati itu sebab apa? Kalau umur panjang lagi banyak kita boleh mengerjakan amal saleh. Kalau nak minta ada takyid.
Allahumma amitni ma kanatil hayat ma kanatil mamatu khairan li. Ya Allah, matikan aku sekiranya mati ni baik bagiku pada pandangan Engkau. Bolehlah. Kait itu tak apa. Ya Allah, matikan aku, ya Allah, matikan lah, jangan. Ya, kalau kita tengah jauh dengan Tuhan, mati tak kacau lagi berat kan? Kita nak biar dia rapat, biar dia dekat atau mana. Atau setengah daripada mati kalbi dua ya. Iaitulah ketiadaan rasa rugi tentang amal saleh yang banyak ditinggalkan dan tidak ada rasa menyesal silapan banyak di belakang Tuhan. Dia dah itu tanda mati jam. Ya, itu kita minta Allah jangan dimatikan kalbi kita. Sebab tu Rasulullah doa. Ya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa mablaghan ilmina. Sebab kalau ni silap dia memang mati hati kan. Allahumma ya Allah Tuhanku, la taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia ni akbara hammina. Ya, matlamat besar hidup kami dunia. Wah, jangan babas. Wa mablaghan ilmina, dan kemuncak pencapaian ilmu kami adalah ilmu dunia. Sijil dunia besar-besar dan Tuhan dia tak kenal lagi. Ni paling bangsat manusia ni. Rugi ni kalau mati meraung ni. Ya. Ilmu dunia bukan main, sijil ni. Ilmu akhirat dah gitu. Ni manusia paling tertipu ni. Ya, manusia ghurur, maghrur, ya, dia tipu oleh nafsu dan oleh dunia wal a'yazubillah. Jaga dia. Tu. Bagi dia nak balik entah ni, tak ada orang boleh tongkat langit. Tapi besok lusa wallahu a'lam. InsyaAllah. Dah. Dan bermula kalbi itu apabila ada ia hidup dengan iman, makrifat yang kuat, dan bercita ia atas barang yang luput akan daripada taat. Bila lupa taat, dia punya rasa menyesal, ya? Dan menyesal atas barang yang perbuat daripada segala kesalahan. Itu mana hati itu hidup, apabila hidup. Kalau tidak, jadi sebaliknya lah. Sebab kita pantau jangan hati kita menjadi sakit sampai bawa dia mati wal a'yazubillah, ya. Kemudian kita bermula kalbin itu apabila ada ia hidup, wallahu a'lam.